Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil aziz. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi at-tayyibin wa man salaka masalikahum wa nahaja manahijahum ila yaumiddin. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allahumma ja'alna minal ladina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Yang dikasihi Tuan Pengerusi Majlis ceramah Isra' Mi'raj kita pada malam ini, yang dikasihi Tuan Pengerusi, Tuan Imam Pengerusi Jawatan Kuasa Qaryah, tuan-tuan pegawai ahli Jawatan Kuasa Masjid Al-Wahdah Al-Islamiyah Taman Bersatu Kuala Kedah, pimpinan masyarakat setempat, seterusnya bakal ahli syurga sekalian. Mudah-mudahan kita semua, tuan-tuan perempuan muslimin muslimat, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ni kita sama-sama sekali lagi dapat jadi tetamu Allah yang mulia di rumahnya yang sangat mulia, di bulan Sya'ban yang menjadi gerbang kepada Ramadan. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan Allah sebagaimana telah berkati kita di dalam bulan Rejab yang lalu, Allah berkati kita di dalam bulan Sya'ban, dan Allah panjangkan umur kita untuk berjumpa dengan bulan yang kita rindui, penghulu segala bulan, iaitulah bulan Ramadan. Sebelum saya terlupa, saya ingin menyampaikan salam takzim Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Mat Noor, Menteri Besar Kedah Darul Aman, kepada anak Korea di Taman Bersatu ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas doa tuan-tuan. Mudah-mudahan pentadbiran negeri kita di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar dan Barisan Exco serta pegawai-pegawai tinggi kerajaan, pegawai-pegawai kerajaan, kaki tangan sokongan, dan seluruh jentera kerajaan ini akan sentiasa dibantu, ditolong, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita dan impian kita baldatun thayyibatun
wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan negeri kita ini menjadi negeri yang baik dan juga mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ada orang dia salah faham, dia kata saya berhenti sebagai Tok Qori. Untuk makluman tuan-tuan, saya tak berhenti, no. Satu-satunya pegawai kerajaan yang dipinjamkan, ditempatkan di pejabat yang amat berhormat, Menteri Besar, saya. Yang lain tu lantikan politik. Jadi saya bila-bila masa boleh balik semula sebagai pegawai agama di Jabatan Ahli-Ehwal Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, jangan lupa kita sedang berada di dalam rumah Allah. Masjid Al-Wahdah Islamiyah ni dulu saya pernah sampai, tetapi bukan saya sampai kerana memberikan ceramah. Ketika itu saya adalah penolong pengarah di bahagian dakwah. Masjid menjadi tuan rumah. Kita dah buat majlis tuanku berangkat ke masjid ini. Waktu itu masih nampak baru. Lah ni korang baru sikit. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih kerana sudi jemput saya untuk pertama kali menyampaikan kuliah ceramah di masjid, tuan-tuan. Walaupun kita sudah masuk di bulan Syaban, ia tidak menjadi halangan untuk kita menyambut sambutan Al-Isra' wal Mi'raj. Apalagi peristiwa agung Isra' Mi'raj ini lazimnya disambut pada 27 Rejab. Dia dah di hujung dah. Maka beberapa hari kemudian masuklah dalam bulan Syaban. Yang pentingnya tujuan kita menyambut sambutan hari besar daripada hari besar agama ni, kenapa? Bukan pasal kerana dia satu tradisi, no? Bukan kerana kita ikut-ikutan, tetapi kerana kita nak membesarkan syiar agama Allah. Kita nak ambil iktibar, nak ambil ibrah dan pengajaran untuk kita jadikan yang disebut panduan dan pedoman, dinding dan sempadan. Benda baik kita akan jadikan dia panduan, kita jadikan dia pedoman. Benda yang tak baik kita dengar, kita jadikan sempadan. Tuan-tuan, kita tak boleh lari daripada 3 dimensi masa dia sebut. Maksudnya setiap daripada kita tak boleh lari daripada masa lalu. Kita tak lari daripada masa sekarang, dan kita juga tak boleh lari daripada masa depan. Walaupun isu itu belum tentu milik siapa, walaupun isu itu belum tentu milik kita, tetapi kita akan sentiasa merancang untuk melakukan yang terbaik pada besok hari. Hari ini adalah kenyataan. Kemarin itu adalah sejarah. Orang yang bijak, dia melihat masa belakangnya untuk dia mengambil pelajaran, bagi dia mengambil sikap untuk hari ini, dan kemudian membina masa depan yang lebih bermakna di dalam prinsip hidup yang telah diambil pada hari ini. Rencana hidupnya mudah-mudahan hari ini jadi lebih baik daripada kemarin, dan esok lebih baik daripada hari ini. Jadi kita bercakaplah apa tajuk sekalipun, kita akan mengambil iktibar, kita akan mengambil pengajaran. Kita nak membina diri kita daripada apa yang kita dengar dan kita belajar. Bila sampai Muharram, kita sambut ma'al hijrah, cerita hijrah Nabi dengan para sahabat baginda. Kita ambil pengajaran daripada hijrah.
Begitulah seterusnya dan seterusnya. Bila sampai Rabiul Awal, kita sambut Maulid Nabi. Bila sampai bulan Rejab, kita sambut Isra' Mi'raj. Bila sampai Sya'ban, kita sambut nisfu Sya'ban. Bila sampai Ramadan, kita sambut marhaban ya Ramadan. Bila sampai tengah Ramadan, kita sambut nuzulul Quran. Semua sambutan-sambutan ini tujuannya kenapa? Kerana kita nak ambil pengajaran, kerana kita nak belajar daripada semua peristiwa itu, untuk membina sikap kita yang betul di dalam hidup yang sementara, bagi kita menjadikan diri kita orang yang bertuah dan bahagia. Bila kita mati, kita balik jumpa Allah sebagai orang-orang yang benar-benar berjaya. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut Isra' Mi'raj, peristiwa ini adalah peristiwa agung, mukjizat yang sangat besar selepas daripada Quran yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak cerita ke semua, ia terlalu panjang. Mungkin pukul 12 tak lagi baru selesai. Dulu-dulu orang buat sampai 2-3 malam cerita kisah Isra' Mi'raj yang panjang. Tapi kita ni antara Maghrib dengan Isya ni. Jadi kita nak ambil apa yang kita mesti ambil, supaya kita dapat memahami hidup yang memang penuh dengan ujian, penuh dengan cabaran. Lihatlah Isra' Mi'raj tuan-tuan. Perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan bumi ke bumi, itulah Isra'. Perjalanan bumi ke langit, itulah Mi'raj. Nabi mendapat kemuliaan di alam yang tinggi, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat akan banyak tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah. Jangan kita lupa, Nabi telah melalui ujian-ujian sebelum Nabi dibawa dalam peristiwa hebat ini. Tuan-tuan, Isra' Mi'raj adalah peristiwa yang sabit dengan nas. Wajib kita beriman. Siapa tolak, kafir, tuan. Ayat yang saya baca tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad, pada satu malam daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati di sekelilingnya, supaya kami tunjukkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia, yakni Allah, Maha mendengar lagi Maha melihat. Perjalanan Isra' berakhir dengan Nabi turun daripada Buraq. Isra' Nabi naik Buraq bersama dengan Jibril. Buraq ni tak ada di dunia ni tuan-tuan. Dia adalah binatang syurga. No? Buraq pun kita je sebut Buraq dari perkataan barqun. Barqun ni maknanya kilat tuan-tuan. Kilat. Pasal apa kilat? Sebab dia cukup pantas bergerak seperti kilat. Bila dia langkah kaki depannya, ditinggal jauh kaki belakangnya. Buraq, ada sebahagian kata putih macam kilat. Buraq inilah yang Nabi naik, dan ada Nabi-Nabi lain seperti Nabi Ibrahim juga menunggang Buraq yang sama. Seekor binatang syurga, lebih besar daripada keldai, lebih kecil daripada kuda.
Itulah Buraq. Tapi dia panjang, boleh naik 2 orang. Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi turun. Sebelum tu perjalanan Isra', Nabi singgah di beberapa tempat. Singgah di Yasrib di Madinah, singgah di Mesir, di Jabal Tur di Sinai, singgah di Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa, dan akhirnya perhentian akhirnya di Baitul Maqdis. Turun, kemudian semayang lagi. Tadi pun di tempat-tempat tadi Nabi solat 2 rakaat. Nabi turun disambut oleh nabi-nabi, rasul-rasul. Mereka itu datang dengan tubuh kasar mereka, bukan dengan ruh. Kerana Nabi juga pergi dengan ruh dan jasad. Sampai di sana dipersambut Nabi. Lalu Nabi dipersilakan Jibril menjadi imam. Solat mengimamkan para Nabi dan Rasul, sebagai satu peristiharan bahawa Nabi itulah penghulu segala Nabi, ketua bagi segala Rasul. Walaupun Nabi itu Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bermula perjalanan Mi'raj. Nabi naik sama-sama diiring Jibril. Ada sebahagian kata naik atas sayap Jibril. Wallahu a'lam bissawab. Sebenarnya Nabi naik lagu mana? Tak naik dengan Buraq dah. Buraq tinggal di bawah. Naik langit pertama, jumpa Nabi Adam. Naik langit yang kedua, jumpa Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik langit yang ketiga, jumpa Nabi Yusuf alaihissalam. Naik langit yang keempat, jumpa Nabi Idris alaihissalam. Naik langit yang kelima, jumpa Nabi Harun alaihissalam. Naik langit yang keenam, jumpa Nabi Musa, saudara kandung Nabi Harun alaihissalam. Naik langit yang ketujuh, jumpalah Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa dipanggil Abul Anbiya? Kerana Nabi Ibrahim itu bapa segala Nabi. Seperti Nabi Adam disebut Abul Bashar, bapa segala manusia, kerana dia manusia pertama. Maka Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, kerana daripadanya lah lahir Nabi-Nabi. Sebelah sini Nabi Ismail kahwin dengan Arab, jadi lahirlah Nabi daripada bangsa Arab, bercampur dengan Arabul Aribah di Mekah. Nabi Ibrahim ada 2 isteri, seorang nama Siti Sarah, seorang nama Siti Hajar. Sarah isteri pertama, Hajar isteri kedua. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah bawa Nabi Ismail dengan Siti Hajar isteri yang kedua pergi ke Mekah, dan disitulah kemudiannya mereka tinggal. Sampailah dapat satu masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Sampailah akhirnya lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebelah sini, yakni daripada Nabi Ishaq, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Nabi Ishaq lahir Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Ini semua Nabi-Nabi Bani Israel. Sebab itu dinamakan Abul Anbiya. Nabi Ibrahim berada di langit yang ketujuh, duduk sandar dekat satu bangunan. Dalam riwayat, nama tempat itu Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah tempat pusat ibadatnya para malaikat. Kalau kita manusia, pusat ibadat kita di mana? Di Mekah. Di mana? Di mana ada Baitullahil Haram? Di Mekah. Kita pergi Mekah buat haji dalam musim haji. Dalam musim yang lain kita pergi buat umrah. Tapi ketika kita pergi,
kita boleh masuk keluar berulang-ulang kali. Sampai balik mai Kuala Kedah, dah tak boleh pergi lagi. Tapi Baitul Ma'mur, pusat tumpuan ibadat para malaikat Allah. Di mana? Di langit yang ketujuh. Malaikat masuk, sekali masuk, keluar tak boleh masuk dah. Kerana terlalu ramainya malaikat Allah. Tuan-tuan, kalau orang tanya, malaikat tinggal di mana? Aina maskanul malaika? Maka jawabnya, maskanul malaikati as-sama. Tempat tinggal para malaikat itu adalah langit. Sebab tu di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ni malaikat. Tiap-tiap pintu langit malaikat jaga. Malaikat hak turun ke bumi ni, mereka turun kerana bertugas. Mereka akan naik ke langit. Tempat tinggal mereka di langit. Sebab tu ayat yang menyinggung tentang Mi'raj adalah ayat 13-18 Suratul Najmi. Jibril iring Nabi sampailah satu tempat nama dia Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni dia dah ujung dah. Ujung tempat Jibril boleh pergi. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya Nabi Muhammad tengok Jibril dengan rupanya yang asal sekali lagi. Di mana? Inda Sidratil Muntaha, dekat Sidratul Muntaha. Indaha jannatul ma'wa, dekat Sidratul Muntaha ada syurga ma'wa. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, ketika itu meliputilah di tempat itu para makhluk Allah daripada alam yang lain, yang penuh dekat situ. Mazaghal basar wa ma tagha, Nabi menyaksikan kehebatan malam yang indah itu di pandangannya yang terbatas kepada apa yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Allah menegaskan sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah yang Maha Besar. Tuan, Jibril kata kat Nabi, in taqaddamta ikhtaraqta. Rasulullah, kalau tuan langkah, tuan lepas. Wa in taqaddamtu ihtaraqtu, tapi kalau saya langkah pi juga, terbakarlah saya. Jibril pun tak boleh pergi. Nabi pergi seorang-seorang sampailah bawah Arash. Akhirnya Nabi menerima keparduan sembahyang, yang menjadi antara tujuan utama perjalanan ini adalah menerima solat, berjumpa dengan Allah sendiri, menerima keparduan sembahyang, dan kemudian turun dengan keparduan 50 kali, 50 waktu sehari semalam. Kita 5 kali ya, 5 waktu. Tuan-tuan, sebenarnya awal-awal 50. Kalaulah Nabi lajak turun terus, jenuh kita 50 tu ni. Baru perangat, baru duduk adun nak buat cucuk, tak sat mayang subuh dah, kena mayang pula, bang pula dah. Tak ada nak menyeruk, bang pula dah. Selang 2-3 pokok penuris getah, bang pula dah. 50 waktu kot, tuan-tuan. Itulah keperduan asal. Nabi turun jumpa dengan Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Musa. Allah takdirkan Nabi Musa lah yang menasihati Nabi. Nabi Musa tanya Nabi, Nabi pun habang, telah dipardukan ke atasku dan umatku 50 waktu.
Nabi Musa kata tak boleh. Umat aku ni lagi gagah daripada umat kamu. Pergilah naik minta korang. Nabi pun dengar nasihat Nabi Musa. Nabi pun naik berjumpa lagi dengan Allah, dan berlakulah kurang dari 10, kurang lagi 10, kurang lagi 10, kurang lagi 10, tinggal 10. Nabi Musa kata tak boleh, kena naik minta lagi, banyak ni tak mampu. Naik lagi, tinggal 5. Sebelum tu korang 10. Leh korang 5. Nabi Musa tanya tinggal berapa? 5 pun banyak. Pergi naik minta korang lagi. Umat aku tak mampu, umat kamu pun tentu tak mampu. Nabi kata inni istahyaitu min rabbi, sesungguhnya aku sudah malu dengan Tuhanku. Lalu ketika itu terdengarlah suara yang menyatakan dipardukan ke atas umat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad 5 waktu sehari semalam dengan ganjaran 50 waktu. Nampak tak? Saja Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana takdirkan begitu. Plot yang macam tu. Terima mula 50, korang tinggal 5. Lah Allah pardukan semayang tu 5 waktu aja, tapi balasan 50 waktu. Nampak tak tuan? Tak sat kita semayang maghrib macam mayang 10 maghrib 4 lori. Saat lagi kita mayang isya, serupa semayang 10 kali isya. Esok kita mayang subuh, serupa kita semayang 10 kali subuh. Tentu bayang kalau orang tu tak semayang. Sebab tu orang tak semayang, dosanya jadi besar sangat. Dosa besar orang tak semayang. Tuan-tuan, dia tinggal 1 semayang macam dia tinggal 10 semayang. Sebab tu orang tinggal 1 semayang dengan sengaja, dia tak pernah akan dapat ganti 1 hari waktu semayang yang ditinggal dengan sengaja. Seperti mana orang yang tinggal berpuasa Ramadan dengan sengaja, dia tak akan boleh ganti walaupun dia puasa sepanjang masa. Tak boleh ganti. 1 hari yang dia tinggal dengan sengaja takkan sama lagi dah dengan dia qada, walaupun dia wajib qada. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, Nabi turun ambil borak balik semula ke Mekah. Jadi perjalanan Isra Mi'raj ini sangat luar biasa, sebab merempuh perjalanan yang sangat jauh. Bukan kata daripada bawah nak naik langit dunia ni, antara satu langit dengan langit berapa jauh tuan-tuan. Daripada Mekah nak pergi Masjid Aqsa pun jauh. Dia ada 1200 lebih kilo. Orang zaman tu dia naik kenderaan pada ketika tu yang tahan macam unta. No, dia kena jalan, dia kena berhenti. Malam berjalan, siang berhenti. Panas. Sebulan pi, sebulan balik. Tiba-tiba Nabi Muhammad pi malam tu antara maghrib dengan isya, balik sebelum subuh. Sebab itu Allah memulakan ayat Isra dengan menyebut subhanalladzi asra. Allah menyandarkan perkataan maha suci Allah. Maksudnya apa? Maha suci Allah Tuhan kita daripada segala kelemahan. Nampak? Bukan Nabi Muhammad pergi sendiri, Allah yang bawa. Bila Allah bawa, makna kuasa Allah, qudratullah. Macam kita lah, kalau
kalau kita lah ni boleh nampak, dulu tak nampak. Dulu ada kuda je, lah ni ada jet, ada kapal terbang kipas, ada kapal terbang jet. Dulu kalau nak pergi Mekah berapa lama naik kapal boleh jadi sebulan. No, lah ni naik kapal terbang 9 jam. Pasal apa? Pasal kuasa jet. Makna kalau di belakang perjalanan itu kuasa itu besar, lagi cepat. Allah Ta'ala bukan kata satu malam, separuh malam, 1 second pun boleh. Betul tak boleh? 1 second. Ada tak cerita-cerita pelik, kisah-kisah luar biasa di dalam Quran? Ada? Pernah tak dengar cerita Puteri Balqis dengan Nabi Sulaiman? Istana Balqis tu duduk di Sabak, kerajaan Sabak, duduk ke belah Yaman tu. Nabi Sulaiman seorang Nabi lagi raja yang Allah bagi dekat dia keistimewaan boleh memerintah manusia dan jin, boleh bercakap dengan binatang, boleh memahami bahasa binatang. Nabi Sulaiman naik angin, bukan naik angin macam kita marah, naik atas angin tu, angin bawa, awan bawa. Hebat Allah. Nabi Sulaiman tanya, siapa boleh bawa istana Puteri Balqis mai depan beta? Jawab Afrit. Afrit ni dari bangsa jin. Kita pun panggil jin Afrit kan. Afrit kata, tunggu, patik boleh bawa istana Puteri Balqis mai depan tuanku. Tuanku duduk di kursi itu sebelum tuanku bangun. Benda tu sampai depan. Tiba-tiba berkata seorang laki-laki wali daripada awliya Allah salihin yang Allah berinya ilmu. Dia kata, tuanku dengan izin Allah patik boleh bawa istana Puteri Balqis mai depan tuanku. Tuanku pejam, tuanku celik, dia ada depan tuanku. Nampak tak? Luar biasa, luar biasa. Tapi dia dah kata itu dengan izin Allah. Manusia kata api panas, betul? Saya ingat sama. Manusia satu dunia akan kata api itu panas, api itu mesti membakar. Tak ada orang kata api itu sejuk. Tapi bila Allah kata api itu sejuk, sejuk tak api itu? Sejuk. Apa bukti? Cerita Nabi Ibrahim. Dia telah diperintah untuk dibakar di dalam satu unggun api luar biasa besar. Dicampak Nabi Ibrahim ke dalam unggun api, satu bulu rumah dia pun tak terbakar. Allah kata, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan sejahteralah kepada Nabi Ibrahim. Api pun sejuk. Nampak? Jadi sebab itu Allah sebut subhana, maha suci Allah. Kita jangan fikir dengan akal, logik zaman ini, tapi gunalah akal yang sehat berpandukan wahyu. Buka Quran, jumpa banyak kisah, jumpa banyak peristiwa yang pelik dikisahkan dalam Quran. Nabi Musa lari dengan pengikut-pengikut dia yang kecil, tiba-tiba sampai di tepi Laut Merah. Pengikut Nabi Musa kata, matilah kita, habislah kita, tentera Firaun sedang mendekati kita, habislah kena bunuh. Tuan-tuan,
di belakang ada Firaun dan tenteranya, di depan ada laut merah, tidak ada laluan lagi untuk lari. Allah kata, wahai Musa, pungkul tongkatmu ke laut. Nabi Musa pun angkat tongkat dia, memukul fil yammi, pada lautan. Pum! Tiba-tiba jadi highway. Tiba-tiba laut itu terbelah. Ayak macam mana dia boleh terbelah? Ayak kalau dia macam tu, kalau nak belah kena bubuh benda yang menyekat, seperti kaca, seperti konkrit. No, kita sekat, kita pi ke Langkawi, pi tengok tu dia laut, ayak penuh laut. Dalam tu ada ikan kecil, ada ikan besar duk berenang. Betul tak? Underwater world. Kita pun tengok tu dia belaga cermin. Rupanya ada cermin. Nabi Musa dengan pengikut dia berjalan, tengok tu dia sotong, ikan jeruk, ikan temenu, udang. Ada cermin tak? Tak ada cermin. Pasal apa ayak tak jatuh ke bawah? Itu adalah power of Allah. Kehendak itu yang dikatakan qudratullah subhanahu alladhi asra bi 'abdihi. Nah, Allah lah yang memperjalankan hamba-Nya. Kalau Nabi Muhammad jalan sendiri, bila nak sampai? Ni bukan kuasa Nabi Muhammad, kuasa Allah. Bi 'abdihi, Allah tak sebut bi rasulihi, Allah tak sebut bi nabiyihi, tapi Allah sebut bi 'abdihi, hamba. Bila disebut hamba Allah, maknanya hamba itu bermaksud tubuh dan ruh, jasad dan ruh. Nampak? Kalau tidak, tentu Allah sebut bi ruhi 'abdihi, dengan ruh hamba-Nya. Sebab tu paling ramai berpendapat dalam pegangan kita Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi Muhammad pergi dengan tubuh dan ruh, dengan jasadnya yang kasar. Nabi Muhammad pi. Tuan-tuan, Allah panggil Nabi Muhammad itu dengan hamba. Nak cerita kata betapa mulianya panggilan hamba. Allah panggil Nabi Muhammad dengan hamba-Nya sebagai satu pengiktirafan setelah mana Nabi Muhammad merempuh segala ujian sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Tuan-tuan, Nabi dah berjuang lama di Mekah sebelum Isra Mi'raj, sampai orang-orang Mekah ini menjadi sangat melampau setelah dua orang tokoh dalam hidup Nabi telah diambil oleh Allah dengan kehendak dan ketetapannya. Isteri yang berkorban selama ini, Siti Khadijah, telah pun wafat. Pak nakan Nabi yang bela, yang besarkan Nabi, Abi Talib juga telah pun wafat. Apalagi dia mati tidak Islam. Nabi melalui tekanan tahun-tahun yang disebut Am Al-Huzni, tahun duka cita. Nabi bawa diri pergi Taif, dihina, dicaci, dicerca, dimaki hamun, bahkan dilontar dengan batu sehingga berdarah penuh dalam kasut Nabi. Nabi merintih, Nabi merayu kepada Allah. Nabi kata, ila man takiluni, kepada siapakah aku ini engkau serahkan ya Allah? Ila ba'idin yatajahamuni, adakah kepada orang jauh yang mereka memalingkan muka mereka daripada menerima ajaranku, menerima dakwah Islam? Am ila aduwin malaktahu amri, adakah kepada musuh yang mereka boleh buat apa saja kepadaku? Nabi mencurah kesedihannya kepada Allah. Nabi kata, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, sekiranya semua yang berlaku ini
tidak menyebabkan engkau murka kepadaku, aku tidak akan peduli. Aku akan meneruskan perjuangan ini. Tuan-tuan, Nabi SAW diuji lagi, dihantar malaikat penjaga bukit untuk offer, kalau Nabi setuju mereka akan angkat, malaikat akan angkat gunung bukit itu untuk hempak di atas penduduk Taif yang telah mencerca, menghina dan menyakiti Nabi. Tapi Nabi tak bagi malaikat memusnahkan mereka. Sebab apa? Sebab Nabi melepasi tiap ujian. Nabi Muhammad itu dipanggil Nabiur Rahmah, salah satu daripada nama Nabi. Nabi Muhammad di langit namanya Nabi Ahmad. Nabi Muhammad itu di bumi, nama Nabi di langit Ahmad. Nama Nabi Al-Mustafa, Al-Mukhtar. Nama Nabi Al-Muzammil, Al-Mudassir, Taha, Yasin. Nabiur Rahmah. Nabi kita penuh kasih sayang. Dia kata dekat malaikat, tak payah, maknanya jangan buat. Aku mengharapkan la'allallah yukhriju min aslabihim man ya'buduhu ala wajhi hadzal ard. Aku harap Allah akan keluarkan dari tulang sulbi puak-puak ni mereka yang akan sembah Allah di muka bumi, anak cucu yang sembah Allah di muka bumi. Tuan-tuan, balik daripada peristiwa di Taif itu tak lama berlakulah Isra Mi'raj. Sebab itulah berpendapat sebahagian ulama bahawa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah sebagai tasliyatan lin Nabi, nak menghiburkan hati Nabi, nak menetapkan kedudukan Nabi, nak menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi Al-Marhum, seorang ulama besar dari Mesir, dia kata seolah-olah Allah kata di ujung ayat yang kita baca tadi, innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maknanya Allah serupa kata, wahai Nabi Muhammad, biarlah seluruh penduduk bumi ini mereka tidak mengalu-alukan kedatangan kamu. Ketahuilah seluruh penduduk langit sedang menanti-nanti untuk memuliakan kamu. Allah Maha mendengar apa yang mereka caci Nabi. Allah Maha mendengar akan rintihan dan doa Nabi. Allah juga Maha melihat apa yang mereka lakukan pada Nabi. Allah Maha melihat apa yang Nabi-Nya lalui. Tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, jadi pengajaran kita kena ambil, tuan-tuan. Nak naik di alam yang tinggi, nak dapat kemuliaan jumpa dengan Allah, kita mesti diuji dalam hidup ini. Tak cukup kata kita orang beriman, dakwah kita orang beriman, kita terus boleh masuk syurga. Kita kena ingat itu ujian. Cuba tengok Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum Nabi nak dibawa, ketika Nabi sedang tidur antara dua orang sahabat baginda, datanglah malaikat Jibril, ambil Nabi bawa ke Hijr Ismail, belah dada Nabi, ambil hati Nabi, cuci hati Nabi yang sudah cuci. Kalau hati kita ni kotor, hati Nabi cuci, tapi dicuci hati yang suci sebagai satu lambang isyarat kepada umat Nabi, siapa nak naik jumpa dengan Allah di alam yang tinggi, dapat kemuliaan, nak jumpa surga, mesti kena buat proses ini. Apa dia? Belah dada, cuci hati. Nabi hatinya cuci, Nabi hatinya bersih, tubuh Nabi bersih, suci. Kotoran yang ada pada Nabi pun suci. Air kencing Nabi suci, najis Nabi suci. Yang kotor kita. Nabi dibelah dada, dicuci dengan air Zam-Zam. Hati Nabi, Jibril bagi tahu, inilah tempat tumpu syaitan di bahagian tubuh Nabi.
jangan bahagian tubuh kita umat Nabi. Setan akan attack hati kita. Setan akan membina dia punya mahligai di hati kita. Pangkalan tempat iblis dan setan akan memerintah di hati kita. Imam Ibnul Qayyim dia sebut al-qalbu imma ayyakuna arshan lirrahman wa imma ayyakuna arshan lisyaitan. Hati ni sama ada dia jadi singgah sana untuk Allah. Kita selalu ingat Tuhan, ingat Allah dalam hati kita. No, sebut Allah di hati kita. Ataupun hati kita menjadi singgah sana untuk setan. Nampak? Kalau hati kita tak dicuci, maka bersaranglah setan di sini. Nak cuci dari apa? Dari semua mazmumah, semua penyakit-penyakit hati yang kotor. Kufurkah dia, nifakkah dia? Nampak tak? Hubbud dunyakah dia? Syarrul ta'amkah dia? Syarrul lisankah dia? Hasad, dengki, riya, takabur, sum'ah, semua penyakit hati kena cuci. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi dibelah dada, dicuci hati. Nabi yang cuci dimasukkan apa? Dimasukkan imanan wa hikmatan. Masuk iman, masuk hikmah. Nak abang kata apa? Nak abang kalau kita nak naik di alam yang tinggi, nak dapat kemuliaan, nak jumpa surga di alam yang tinggi, kan Jannatul Ma'wa tu ada di Sidratul Muntaha. Kita mesti kena belah dada, kena cuci hati, kena masukkan iman, kena masukkan hikmah. Tuan-tuan, dalam perjalanan Nabi itu kan Nabi ditunjuk macam-macam. Betul tak? Nabi ditunjuk dengan balasan-balasan yang Allah Ta'ala gambarkan dalam perjalanan Nabi. Itu semua umat Nabi. Balasan orang yang makan riba, balasan orang tak bayar zakat, balasan orang yang fitnah mengupah, balasan orang yang berzina. Nampak? Balasan orang berat nak semayang. Panggilan-panggilan dunia, panggilan-panggilan Yahudi, panggilan-panggilan Nasrani. Nabi jumpa. Kalau kita nak lepas ni semua, kalau kita ni nak lepas apa yang Nabi tengok ni sepanjang perjalanan ditunjuk dekat Nabi tu, kita mesti kena melalui proses ini. Apa dia? Belah dada kita, cuci hati kita, masukkan iman, masukkan hikmah, baru dia lepas. Apabila hati kotor, apabila yang ada sarang tang ini, sarang setan, apabila iman kita lemah, apabila kita kehilangan hikmah, apabila kita buta dengan agama, bagaimana kita nak lepas? Kita pasti terpedaya. Jamung iblis, jamung setan ligan Nabi. Nabi baca doa terpadam. Nak abang kata setan akan ligan kita. Betul tak? Setan ligan kita. Fattakhidhu aduwa, ambillah setan iblis itu sebagai musuh kamu. Alam a'ad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Tidakkah aku angkat janji dengan kamu hai anak Adam, jangan sembah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kamu musuh yang nyata. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Dan sembahlah aku, inilah jalan yang lurus. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun. Dan sesungguhnya setan
telah menyesatkan umat yang ramai sebelum kamu. Awak kamu tak mau guna kepala otak. Nampak? Itu dalam Quran Allah suruh kita fikir akal kita, mana pi umat dulu, mana pi mereka sudah mampus, mana pi Fir'aun yang hebat itu. Kita pi Mesir hari ni tengok binaan piramid dia, tengok binaan zaman dia, hebat bukan? Hebat. Mana pi Fir'aun tu? Al-mampusu. Kita boleh pergi tengok muzium Madhaful Fara'ina, muzium Faraun. Masuk dalam tu tengok Faraun. Fir'aun ni bukan nama, Fir'aun ni gelaran. Macam kita panggil sultan tu, raja. Nama dia macam-macam nama. Tutankhamun, Ramses Awal, Ramses Sani, nama. Mereka duduk dalam mumia. Mumia diawet. Mampu lah. Mana pi Qarun, mampu juga. Mana pi Namrud, mampu juga. Mampu. Diperdaya oleh siapa? Setan. Apa yang perdaya lagi mereka? Yang perdaya itu semua dijumpai oleh Nabi dalam itu. Nabi dipanggil Muhammad, Muhammad. Nanti Nabi jumpa satu perempuan tua tapi bersiap, ya Allah, kan, bubuh macam-macam. Nak abang kata tua umurnya, tapi berhias. Nak abang kata menggoda sifatnya. Apa itu? Dunia yang sudah tua. Jibril habaq dekat Nabi, itu perumpamaan dunia yang sudah tua. Jibril kata mujuk tuan tak menyut. Kalau tuan menyut habis pakat ditipu, diperdaya oleh dunia, pakat jadi pemuja dunia. Nabi tak menyut pun. Yahudi panggil pun Nabi tak menyut, tak berhenti, tak sembang. Nasrani panggil pun Nabi tak menyut. Dunia panggil pun Nabi tak menyut. Berapa ramai hari ni umat Nabi yang jadi pemuja dunia? Berapa ramai umat Nabi yang terpedaya dengan Yahudi? Berapa ramai umat Nabi yang tertipu dengan Nasrani? Nampak? Bila kita ini tak ada apa? Penyucian jiwa. Bila kita tak ada apa? Imanan wa hikmatan. Habis. Mai Yahudi, Yahudi lah. Mai Nasrani, Nasrani lah. Mai dunia terpedaya lah. Sekejap lagi, ya. Tuan-tuan, dia ada kaitan. Nabi naik terima sembahyang. Satu ibadat yang luar biasa. Dia bukan macam ibadat lain. Sembahyang adalah ibadat yang di dalamnya ada banyak ibadat. Sembahyang adalah ibadat yang hanya satu-satunya Nabi Muhammad naik dipanggil menghadap Allah untuk terima sembahyang. Kalau puasa, Jibril terima, turun jumpa Nabi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Buat turun ayat mereka Nabi. Mai haji, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Buat turun ayat Nabi. Zakat sama. Semayang naik terima. Nah, abang kata apa? Kombinasi belah dada, masuk iman, masuk hikmah, semayang. Kita boleh cover lain. Semayang ni tuan-tuan, tidak ada komprominya. Tak ada kompromi. Kalau puasa sakit, puasa tak? Sakit kita tak mampu nak puasa, boleh tinggal puasa? Boleh, qada. Semayang kita sakit, boleh tinggal semayang? Tak boleh. Tak boleh. Saya sakit pinggang, tak boleh nak rokok, semayang duduk. Saya tak boleh duduk sakit pungkong, baring, semayang.
Semayang sambil terlentang boleh, semayang mengiring boleh, duduk atas lembung kiri, duduk atas lembung kanan, mengiring, kepala angkat tinggi, semayang dengan isyarat, boleh angkat tangan, tak boleh angkat tangan pakai kepala pun tak boleh bergerak pakai pelupuk mata, tak boleh, semua tak boleh, mati. Dia tuan yang kata semayang. Zakat, kita tak ada duit, kita makan zakat, kita tak kena keluar zakat. Puasa, kita sakit, uzur, tak boleh, kita ni sudah tidak ada harapan sembuh, bayar fidyah puasa. Haji, kita tak ada duit, tak mampu, tak payah pergi. Semayang, no, kena semayang. Cuba tuan tengok dalam Quran. Ada tak kalau kawan tu tak pergi, tak bayar zakat, neraka sekian-sekian? Ada. Kalau seorang tu dia tak puasa, neraka sekian-sekian? Ada. Orang tu dia tak pergi haji, neraka sekian-sekian? Ada. Tak ada. Semayang ada. Ma salakakum fi saqar. Ni pasal apa kamu kena masuk neraka sakar ni? Pasal apa? Qalu, jawab depa, lam naku minal musallin. Kami semua tak mayang. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi belum terima kewajipan semayang. Nabi jumpa satu golongan manusia yang Allah gambarkan ambil ketui batu, katuk kepala, pecah, meramu kepala otak, keluar biji mata, jadi balik. Ambil lagi, katuk lagi, pecah, kayau, meraung, ambil lagi, jadi balik, katuk lagi, jadi balik. Malaikat, siapa mereka tu malaikat? Jibril. Apa cerita mereka tu Jibril? Jibril kata itulah perumpamaan golongan umat Tuhan yang ditunjukkan mereka itu berat nak menunaikan sembahyang. Mereka berat nak mendirikan sembahyang. Bukan tak sembahyang, berat. Mak kata, abang, orang bang masjid lah. Dia duduk balik tengok tali besen, duduk main game ni. Kakak, semayang dulu. Temu nanti saya orang nak layan abang Korea ni. Tak mayang. Duduk menangguh-nangguh semayang. Duduk berat-berat nak semayang, katuk kepala. Di akhirat pecah kepala. Ulama bahas pasal apa dia katuk kepala. Siapa? Katuk kepala lagi pecah tu pasal dalam kepala tu ada otak. Dalam kepala tu ada akal. Kenapa kamu tak mau guna akal kamu? Tuan-tuan, jadi saya kira kita sudah menjawab bagaimana iktibar daripada kisah Isra' Mi'raj dan sikap yang kita kena ambil. Apa dia tuan-tuan? Kita nak naik dan bertemu dengan Allah di alam yang tinggi. Ketinggian menunjukkan kemuliaan Allah, bukan pada tempat. Kerana Allah tidak berhajat kepada tempat. Tetapi kita menyebut bahawa kita ingin bertemu dengan Allah macam mana Nabi bertemu Allah dalam Mi'rajnya. Maka Allah telah mengurniakan Mi'raj kepada umat Nabi, iaitu solat. Nabi Muhammad bercakap dengan Allah dalam malam Mi'rajnya. Kita bercakap dengan Allah hari-hari ketika kita sembahyang sehari semalam 5 waktu. Allahu Akbar, kita takbiratul ihram, kita puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Kita minta dekat Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita puji Allah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
kita sedang mi'raj dalam solat kita. Tuan-tuan, di akhir zaman orang akan mementingkan dunia, orang akan mementingkan keseronokannya, orang alpa tentang tanggungjawab, cuci hati. Dia gagal untuk muhasabah diri. Sedangkan muhasabah diri sangat penting. Hari-hari kita tengok muka kita di cermin, kita tengok apa dalam cermin itu. Bukankah wajah kita semakin tua? Bukankah kita sedang di mamah usia? Bukankah kita sedang nampak masa depan kita ke mana? Kita akan pergi batu dua jalan bawah tanah. Kita akan tinggalkan dunia ini. Apa yang ada dalam hati kita? Bukankah dalam hati kita yang ada adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Ataukah yang ada dalam hati kita sifat-sifat mazmumah yang belum selesai kita cuci daripada dulu-dulu sampai kelar? Tuan-tuan, duk hasad dengki kat orang, duduk dendam kenat dekat orang, duk sakit hati kat orang, maka berlakulah apa yang berlaku daripada kerugian seorang manusia. Hamba Allah bila hidupnya di dunia, dia beramal, amalannya tiada pahala. Tanya, hasad kat orang. Nabi kata, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Hasad dengki seorang itu, dia akan makan pahala amalan orang itu seperti mana api yang makan kayu. Sebab itu kalau betul-betul kita semayang, betul-betul kita semayang, semayang akan memberikan ketenangan. Kita akan tenang. Kita buat bukan kerana manusia. Kita semayang bukan kerana manusia. Kita solat bukan kerana manusia. Kita ibadat bukan kerana manusia, tapi kerana Allah. Bukankah kita duduk ulang tiap kali kita semayang, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ya Allah, semayangku, amal ibadatku, hidupku dan matiku kerana-Mu ya Allah, Tuhan pemilik semesta alam. Jadi tuan-tuan, jom belah dada, cuci hati, masukkan iman. Iman ni tuan-tuan adalah keyakinan. Iman ini adalah pegangan hidup. Iman ini adalah panduan hidup kita. Asas hidup kita iman, pegangan hidup kita iman. Semua kita rujuk tanya kepada iman. Ask the iman, don't ask the setan. Belum. Kalau orang tu dia tanya iman dia selamat, tapi dia tanya setan, jahanam. Tuan-tuan, lepas itu hikmah. Hikmah ni ilmu tentang Quran, ilmu tentang agama. Hikmah, kita kena mengaji. Hari ni ramai orang dia alim dunia tapi dia buta agama. Cakap orang putih serupa ayat tapi Quran tak erti baca. Hari ni tuan-tuan, sampai ada orang kita bukan kata Fatihah tak erti baca, yang menunjukkan dia tak mayang, mengucap pun gagal. Mengucap tak erti. Tuan-tuan, saya pernah satu ketika nak akad nikah sepasang. Saya tanya semayang tak? Dia kata semayang. Saya suruh baca Fatihah, tak boleh baca. Saya kata tak apa, kamu ni tentu tak semayang. Lah ni kamu mengucap, saya nak dengar. Mengucap tak boleh. Saya ajak mengucap, terang mengucap, serupa saya telah mengislamkan seorang yang telah Islam. Sebelum dia akad nikah, nak jadi laki orang. Ni zaman ni tuan. Zaman di mana
kita melahirkan generasi yang lemah. Orang tak semayang dia akan jadi lemah. Orang yang tak semayang itulah generasi lemah. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka mereka tinggalkan di belakang mereka, yakni selepas mereka itu mati, keturunan generasi yang tak semayang dan generasi yang mengikut hawa nafsu. Nampak? Mak pak semayang, ayah semayang lagi, no? Mak pak pakai elok lagi, mak pakai kain gelumbung lagi, tapi sampai tangan anak tak semayang, anak tak pakai tudung, anak balas ketum, anak isap dadak, anak ikut hawa nafsu. Apa kata Allah? Fasawfa yalqauna ghayya. Maka niscaya dia akan campak dirinya dalam kebinasaan. Berapa ramai hari ini ibu ayah yang sedang menangisi hari lalu. Silaplah aku, awaklah aku biar budak ni waktu kecil dulu, awaklah aku tak ajak dia sungguh-sungguh dulu, awaklah anaknya sudah rosak dan binasa di depan matanya. Jadi tuan-tuan, banyak sebenarnya yang dapat kita pelajari iktibar dari